Kami hari ini bertemankan busana yang menawan, yang mana ini songket bunganya bertabur penuh, yang dipandang memang tak jemu, dan ini lebih moden, lebih kontemporari, walaupun dia bukan tenun ya, dia lebih pada print. Gaya dia tenun tapi dia masih print. Inspirasinya okey, untuk hari anak-anak ini muda. dalam untuk martabatkan tekstilnya tradisional, kita nak bincang tentang pelbagai aspek perjuangan, pengkarya dan juga kajian yang ilmiah. Nak bersama dengan yang pertama di hujung sana, yang saya bertua dapat menyarung. Rasa macam lain macam aura dia. Sedikit sidik seorang pelakon fashion yang tidak asing lagi, yang berkarya sekira lebih daripada 30 tahun. Ya, lebih daripada 30 tahun. Kita juga bersama dengan Puan Nini Marini, Presiden Persatuan Pencinta Tekstil Tradisional atau Citra, yang baru saja ditubuhkan. Tahniah diucapkan. Kalau tak salah saya, kita baca di press release-nya awal Mac 2022. Tapi perjuangannya lebih lama daripada itu kan ini? Lebih lama dari itu. Actually 2013. Tapi kita launch dia officially 2022. Okey, apa matlamat yang ingin dicapai oleh Citra? Citra ni ditubuhkan untuk memupuk sense of penghargaan dan kebanggaan terhadap traditional textiles Malaysia. Sebab kita nak adakan satu kelab lah di mana kita boleh pergi mana-mana, kita bangga kita pakai traditional textiles Malaysia. Bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia ya. Kita bangga. Kita pakai baju, kalau dah keluar pakai baju songket, pakai jaket songket, kita like yes, I'm wearing Malaysian design, Malaysian textile. Tidak dilupakan pada pagi ini juga seorang tetamu yang berada di atas talian juga untuk berbicara tentang ekspertis beliau, iaitu Puan Fatimah Ismail, pakar tekstil kita pada pagi ini. Assalamualaikum Puan Fatimah. Alamak. Kira sikit gangguan teknikal, suara tak dapat kita dengar. Puan Fatimah mungkin tengah mute tu kot. Okey, dah boleh. Okey, suaranya. Baik. Assalamualaikum semuanya. Good morning. Assalamualaikum. Baik, macam mana boleh bermula usaha yang agresif untuk mengkaji di sebalik tekstil tradisional ini? Mungkin ada satu attraction ataupun tarikan yang kuat untuk mengkaji keindahan warisan bangsa kita ini, Puan? First of all, kain yang macam mana? Dia traditional textile banyak, songket, tenun dan sebagainya. Kalau kita nak cakap pasal songket, memang dah lama kan di Terengganu tu kita memang pakar songket. Kalau tenun ni, development tenun Pahang Diraja, ini ke belakang sikit ya. Dia baru mula nak dikembalikan, hidupkan kembali dia punya kekuatan dia. Yang saya nak itu tenun Pahang Diraja ni sebab sekarang kalau tengok di gambar TV itu menenun ya. Inilah dia proses yang dilaluinya ya, begitu teliti. Selalunya berapa lama masa yang diambil untuk menghasilkan suatu karya, Puan? Dia depend on dia punya motif ya. Kalau banyak dia buat macam ikat celup, itu makan masa yang lama, sebab itu preparation time nak siapkan dia punya benang. Ini yang di tengah buat ni dia panggil warping untuk benang losing dia. Tu nak kena diikat, tu nak kena jemur bagi kering, baru masukkan dalam mesin centera teringan. Itu makan masa yang lama. Dan sebab makan masa yang lama, sebab itulah nilainya terdapat di sana ya, apabila ia melambangkan kedudukan dan status dalam masyarakat Melayu. Itu dia. Sampai itu kita juga nak melihat kepada Nini dan juga sedikitnya nampaknya asyik berbincang. Itulah dia. Ini selendang tenun Pahang lah. Tenun Pahang ni. Okey, apa yang keistimewanya? Dia kain dia lembut ini kan, dia lembut, dan ni kita boleh pakai sebagai selendang, shawl, tudung, memang dia multi purpose selendang. Shawl semua boleh pakai. Woven on cotton, jadi sejuk. Yes, cotton and silk. Cuaca kita juga ya. Macam Cik Salihin disebabkan berkarya kan. Jadi orang berkarya ni pun dia perlukan kepada kajian juga. Disebabkan ini merupakan tradisional, merupakan warisan bangsa yang takut pula nanti kalau kita
tanpa kajian, hasilnya pun takut. Betul. Kan? Tapi apa yang dititik beratkan sebelum menghasilkan karya? Okey, saya sebelum saya berkarya, saya mereka seperti yang macam Puan Nini pakai ni kan, songket bunga tabur. Walaupun tekstil tradisional songket tenun ni, dia memang lebih macam Puan Nini pakai. Jadinya dia punya aura ke generasi baru tu akan minat ke arah penggunaan tekstil kita. Jadi macam apa yang Abang Salikin pakai sekarang ni, okey. Suatu yang contemporary. Jadi adakah ini antara inisiatif untuk membawa inovasi kepada? Ini dah ada karya-karya terbaru saya lah daripada apa orang kata, this is print daripada kain sarung, motif Sarawak sedikit, motif macam Sarawak. Nas pakai itu tenun, dan Fitri pakai sudah tentunya lah songket Terengganu ya. Macam kita boleh pakai, kita boleh orang kata stylekan ikut cita rasa. Kalau macam kita stylekan ikut cita masa semasa, jadinya anak-anak muda akan minat pada fashion begini, sebegini. Saya tak langsung dia akan kaji dari mana tekstil tu kan. Jadi saya tak langsung tu kita boleh mempertabatkan lagi, dan juga untuk pengusaha-pengusaha tekstil seperti songket tenun akan berterusan. Memberi mereka peluang untuk terus mengembangkan macam ni tenun diraja Pahang lah kan. Ni tenun selalu dia datang dengan selendang lah macam ni kan. Selendang ni okey. And dia lembut ya kalau you dia try. Lembut, yes. Okay. Dia lembut. Sila. Macam Fitri, kita biasa nampak kain samping kan. Okey, ni pun tenun tenun Pahang Pahang dia juga. punya. Ni kan you tengok cantik kan. See? Ni betul ni. Dan ni one satu piece. bulan. Satu bulan untuk menghasilkan. Dia terpulang daripada desain dia, tapi lebih kurang satu bulan untuk menenun satu benda. Macam yang ini dipakai ni, saya kira boleh bertahan ratusan tahun ya. 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 Sebab ni gold. Cuba diri cantik dengan selendang. Boleh kan? Nampak. Nak kawal pun boleh. Pagi hari. Yes. Tengok. Begitu cantik dan anggun ya. Terima kasih. Macam mana kita melihat ada Kita nilai nampak. prestige pada tenunan ni? Bila kita pakai songket kan, dia lain. Especially bila kita pakai dengan dia punya klasik ni, you feel, you walk prouder. And then kita Keanggunan dia punya kan. songket ni so unik kepada Malaysia juga, you know. And then Nini suka dia punya corak, dia cerita motif dia, you know. Ini macam contohnya ini manggis, dan Fitri terpakai pucuk rebung kat depan tu, you know. Macam information ni pun kita dapat di Institut Kraf Negara dan juga macam Institut Karanika kan ini. Kraf Tangan Malaysia pun ada lah information macam. Jadi apa yang kita nampak di sini adalah gabungan tradisional dan juga contemporary. Jadi kepada Puan Fatimah, iaitu pakar kita, adakah Puan bersetuju tak yang kita harus letakkan elemen moden ni? Mula-mula saya nak tunjuk ni yang saya pakai ni adalah tenun yang dibuat di penjara penuh. Ya, industri tenun sekarang. Inilah dua penjara di Pahang yang tuanku banyak membuat tenunan yang cantik-cantik dari apa bagi tenun Pahang Diraja. Kita juga rasa berbangga kita rasa macam berterima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Permaisuri Agong kerana mengambil berat tentang perkembangan tenunan Pahang di Malaysia ni. Jadi cantik. Kalau nak beli ni kena datang ke Penuh. Prison tapi tak boleh masuk. Tapi dia ada dijual di Pulau Keladi di Pekan ya. Wow, tak sangka satu inisiatif yang terus mengekalkan warisan tradisi budaya busana kita. Well done. Untuk berpeluang dalam pelbagai dimensi. Dan sambil kita berbincang dalam juga untuk mentabatkan songket ini, dan juga kita tinjau tentang seorang guru berasal dari Perak, tapi berada di Sarawak untuk menumpahkan ilmunya. Ini tentang guru songket dari bumi Sarawak. Kita saksikan. Songket sejenis kain tenunan yang dihasilkan dengan mesin tradisional dan ada juga menggunakan tenunan tangan. Dihasilkan daripada benang emas atau perak, keunikannya terletak pada reka bentuk dan coraknya yang halus dan rumit.
Meminati dunia songket sejak alam persekolahan, Arayah Abdul Rahman, 49 tahun, mempunyai pengalaman lebih 26 tahun sebagai pembuat songket. Kini, dia juga adalah tenaga pengajar dan pereka songket. Anak jati Perak ini sanggup berhijrah ke bumi Kenyalang bagi mencurahkan ilmunya kepada para pelajar di Institut Kraft Tangan Sarawak. Songket Sarawak merupakan satu daripada tekstil tradisional, bertunjangkan kehalusan dan ketelitian perincian serta motif eksklusif. Songket ini sentiasa menjadi buruan golongan orang kenamaan, termasuk kerabat diraja serta pemimpin terkemuka negara yang ingin menggayakannya untuk majlis rasmi maupun hari perayaan. Bersama saya, Puan Arayah Abdul Rahman, merupakan tenaga pengajar dan pereka songket Sarawak. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Apa cabaran dan kesukaran selama Puan berkecimpung dalam dunia songket Sarawak ni? Boleh Puan jelaskan tak? Cabaran dan kesukaran selama saya dalam bidang songket ni, di dalam untuk mendapatkan bahan-bahan mentah. Contohnya bahan yang kita ambil daripada China, sebab bahan-bahan tersebut memang dari sana. Jadi dengan harganya agak mahal. Jadi itulah yang mengekang kita punya pembuatan untuk menghasilkan pembuatan yang banyak. Dan salah satu lagi teknik-teknik yang kita garapkan dalam songket tersebut. Dia agak sukar dan memerlukan masa yang lama untuk menghasilkannya. Saya nak tanya juga mengenai apa perbezaan antara songket Semenanjung dan songket Sarawak. Boleh Puan terangkan tak mengenai keistimewaannya? Okey. Bagi songket Semenanjung, contohnya songket Terengganu. Songket Malaysia, saya lebih suka sebut songket Malaysia pada songket Terengganu tu. Dia mudah, membuatnya mudah bagi saya lah. Saya yang dalam bidang ni mudah dan ringan, cantik, kemas, halus buatannya, dan bagi songket Sarawak pula benak masa lebih naik, lebih cantik, lebih timbul, kainnya sedikit keras. Itu adalah satu antara perbezaannya, dan motifnya agak kasar. Sekarang ni saya nak tanya Puan, apa mengenai perkembangan dunia tekstil zaman dahulu dan zaman sekarang? Mungkin Puan boleh berkongsi? Zaman dahulu, penggunaan songket kita ni terhad daripada pembesar-pembesar negara, raja-raja Malaysia dan orang-orang yang lebih bertaraf tinggilah. Jadi di bahagian untuk kita rakyat biasa ni, untuk kahwinan, untuk hari raya, itu pun kualiti songket yang agak murah. Tapi sekarang kualiti songket ni dah sama tarafnya. Dan penggunaannya boleh dipakai oleh siapa saja. Baik Puan, apakah harapan Puan sebagai pengajar dan juga pereka songket Sarawak? Di Sarawak, harapan saya, bagi diri saya ingin lebih mempelajari songket Sarawak dengan reka corak baru, dengan teknik yang baru, segala-galanya tentang songket Sarawak. Okey Puan, terima kasih kerana sudi bersama kami MHI. Diharapkan semoga apa yang Puan ingin buat masa ke hadapan itu dipermudahkan segalanya. Terima kasih Puan. Ya, pelbagai teknik, pelbagai corak, pelbagai inspirasi dalam usaha untuk mempersembahkan tekstil bertaraf dunia ini. Kalau saya perhatikan, elemen dia memang tak ada corak yang menggila, tak ada complicated. Dia simple tapi simple yang memukau. Ya, kita nak jelaskan tu, Das. Untuk saya nak bertanya,
kalau kita cerita pasal Songket Sarawak. Jadi setiap negeri kita ada motif dan corak dan budaya tersendiri. Mungkin boleh ulahkan sikit Abang Sadikin? Okey, macam kita songket ni memang kita lazimnya kita tahu songket Terengganu kan, tapi cara songket tu dibuat dari segi menenun lah kan. Dan sekarang pula kalau songket Terengganu dia banyak motif-motif belah inilah bunga-bunga lama kan, macam bunga melur, bunga manggis, lepas tu pucuk rebung. Sarawak dia ada similarity kita sama juga, tapi bunga dia tu kadang-kadang pecah lapan tu pun ada, cuma ada tak pecah lapan kat sini? Pecah lapan tak ada. Ini yang ini bunga tabur, pecah lapan dia tak ada. Yang ini tak nampak sangatlah. Macam ni. Ni adalah, cuma ni buka. This one ni pun color-color authentic lah. Almost a pecah. Ini pecah lapan juga. Tapi dia pecah lapan dia lain dari manggis. Kalau kita buat comparison lah ataupun. Yang ini dah modern sikit lah kan. Yang ini kalau kita tengok kan dia tak ada kaki. Dia cuma ada kepala je. Sebab saya lebih suka yang macam ni sebab tak berat sangat kan. Sekarang dia orang nampak taklah macam apa ni terlampau klasik. You don't know what is kaki or kepala. Dia macam ni kan, ni dia kepala dan kaki. Yang ini tradisional punya, yang lama punya you boleh nampak kan. Yang ini basic kan, yang selalu kita nampak kan. Tapi saya bila kita ambil basic hitam, dia nampak lain lah. Ni kalau wajib isi dia pucuk rebung ni kan. Lain on camera pun lain. Look dia kepala kan. Ni pegang kepala dia. Cara songket kita menangkap cahaya, memainkan warna. Tengok tu. Ni kepala kat mana yang kepala? Kepala ni boleh komen sikit. Silakan. Ni kepala ni, kaki ni very vibrant, very rich colour lah kan. Puan Fatimah masih bersama kita ya? Ya, saya. Mungkin dapat beri sikit komen tentang pucuk rebung dia. Ada, itu orang panggil teluk berantai. Teluk berantai, yang ini. Yang tepi ni. Teluk berantai. Jadi begitu banyak yang mungkin anak-anak muda kita tak tahu. Ya, jadi mungkin nak bertanya kepada Puan Fatimah, macam mana untuk kita nak kembangkan minat untuk tekstil Malaysia kepada yang muda-muda ni? Orang muda-muda memang satunya kita kena ubah suai sikit dia punya kualiti kain yang dia pakai. Macam ni je lah. You can see ni kan. Kain yang digunakan tu kalau lembut boleh dipakai untuk hari-hari. Itu akan memudahkan pemakaian. Betul. Macam inilah contoh untuk menggunakan kain tu sebenarnya. Kalau songket tradisional biasa ni dia berat tak? Dia penuh dengan emas. Dia orang tak berapa suka nak pakai. Siang hari nampak macam orang gila pakai panas lah tu kan. So jadi you kena buat pengubahsuaian dari segi corak tak banyak sangat guna benang emas. Mungkin maybe kita boleh masukkan benang warna biasa. Lembut agree. Instead of gunakan benang emas, corak motif songket tu digunakan benang biasa. Jadi mungkin itu akan memberi banyak lagi minat kepada orang muda lah untuk memakai benda-benda macam ini. Baik, terima kasih kepada Puan Fatimah, pakar tekstil yang berkongsi ilmu. Banyak lagi sebenarnya, tapi kita ada ruang masa yang amat terhad. Penting kita dapat banyak juga terima kasih banyak. Info-info penting. Baik, kepada Cik Sadikin, mungkin apa wawasan dalam usaha untuk martabatkan? Kerana banyak karya yang dihasilkan melalui majlis kahwin dan artis. Macam saya pun memang amat teruja lah sebab sekarang selepas beberapa tahun sekarang baru kita dah nampak kan tekstil tradisional ni sekarang dah orang kata dah jadi trending kan. Macam tiap-tiap tahun pun macam di Karang Craft memang mereka ada jualan-jualan. Jadi pengusaha daripada Kelantan Terengganu dia datang ke Kuala Lumpur kompleks ni, dan juga macam color-color yang moden ni harus diperbanyakkan lagi lah kalau daripada pembuat tenun songket macam Puan Fatimah katalah. That's why kita buat antara dua berbeza ya. Kalau untuk tenis kita boleh pakai siang dan kan ataupun kita boleh buat jaket macam Fitri pakai. Kita boleh buat momen jaket juga. Secara tak langsung tu anak muda akan minat. Itulah dia strategi untuk Cik Sadikin. Tapi untuk citra pula sebagai presiden ya, Puan ini
kebanyakan pemain-pemainnya adalah daripada industri desa. Jadi macam mana Citra ingin memperkasakan industrinya daripada desa sampai ke kota untuk pasaran, mungkin ke seluruh dunia? Ya, memang Nas, that's our tujuan and then our cita-cita. Kita bermula dengan membentukkan sebuah directory. Saya tahu that Kraft Tangan Malaysia sudah ada directory ini, tapi kita nak buat something that's complementary to them. So kita akan kolaborasi dengan Kraft Tangan Malaysia untuk membawa orang-orang pembuat craft. Kita nak meningkatkan and bring them to international waters. So kita nak buat collaboration international. Itulah Citra. At the end of the day, kita nak kemukakan traditional textiles ke dunia. Macam betul. Macam sekarang lagi Pemerintah Agung pun akan mengadakan pameran craft di London. Membawa bulan 5 kita ke London. Tenun faham saya rasa. Kerja-kerja dia, penaung kita sudah start the work. Kita akan pergi this coming May ke London Craft Week bersama-sama dengan tuanku, dan kita akan bersama-sama memupukkan tenun. Syabas, jangan lupa buat Fitri sekali, dan model dah dekat sini dah. Kita buat sampai jadi. Baik, terima kasih kepada Abang Saleh Siddiq, kita pejuang busana tradisional, dan juga kepada Puan Nini Marini, iaitu Presiden Citra Persatuan Pencinta Tekstil Tradisional, dan juga Puan Fatimah Ismail yang bersama kita di atas talian. Terima kasih sekali lagi. Thank you so much.